zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak barat untuk menang, bersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Turut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak, mantap Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama anda pada hari ini iaitu MS Fashli yang akan membawa kepada anda sembang santai pada setiap hari jam 11.30 pagi. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan topik yang begitu menarik sekali iaitu tips berkomunikasi yang berkesan. Jadi tips ini merupakan daripada bahan bacaan dan juga pengalaman saya sebagai seorang yang menjadikan komunikasi itu sebagai satu wadah ataupun satu platform untuk kita menyelesaikan masalah, untuk berbual, untuk kita mewujudkan hubungan sesama manusia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita pada hari ini merupakan anjuran daripada Akademi Tahfiz Al-Islah, Islah Movement, Ayat Telaga, Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Dan tidak dilupakan juga dihangatkan oleh Mantap Syekh. Ya. Okey, baik. Jadi untuk tips komunikasi yang berkesan ini, kita kena tidak nafikanlah komunikasi ini merupakan satu bahagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Okay? Komunikasi ini juga digunakan untuk kita bermuamalat, kita untuk berjual beli. Kalau di tempat kerja kita bercakap dengan kita punya staff ataupun bos. Dalam meeting kita menyelesaikan masalah dengan berbincang. Dengan keluarga ataupun dengan pasangan kita berbincang untuk menyelesaikan masalah, untuk menguruskan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, jadi pada hari ini kita terus straight to the point. Kita akan membicarakan berkenaan dengan tips-tips yang saya ingin sampaikan kepada anda. Okey, baik. Yang pertama yang saya ingin sampaikan iaitu jangan hanya fokus pada diri sendiri. Bila mana kita berkomunikasi ni, kita haruslah ingat yang kita ni memerlukan dua orang untuk wujudnya komunikasi.
iaitu yang si bercakap dan juga yang pendengar. Jadi jangan kita sebagai seorang yang bercakap-cakap kita hanya fokus pada diri sendiri. Okay, perhatikan juga kita punya pendengar. Sama ada dia selesa ataupun dia ingin mencelah ataupun melalui reaksi dan sebagainya, kita boleh tahu dan kita kena ambil perhatian untuk setiap sudut ketika membuat komunikasi yang berkesan. Baik, sebab kita kena ingat komunikasi ini bersifat dua arah. Jadi kita sebagai seorang yang untuk menjadi orang yang mengamalkan komunikasi yang berkesan, kena ingat, jangan fokus hanya pada diri sendiri. Baik. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Cara berkomunikasi dengan baik ni dapat dilakukan apabila kita jadi pendengar yang baik. Orang yang bercakap hebat ketika dalam meeting ataupun dalam perbualan dan sebagainya bukanlah seorang yang kata pemindato ataupun dia cakap hebat, tapi dia juga adalah pendengar yang terbaik. Sebabkan mana kita bila kita bercakap, kita ingin sampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi kita juga kena ingat, bila mana kita berkomunikasi, kita kena dengar juga apa yang orang nak sampaikan, dan itu adalah antara tips yang berkesan untuk kita dalam berkomunikasi yang berkesan. Kita kena mendengarkan bicara lawan, perasaannya macam mana dan sebagainya. Dan kemudian nombor 3 yang saya ingin sampaikan kepada anda, iaitu perhatikan nada dan bahasa tubuh. Ini sangat-sangat penting. Bila mana kita bersembang ataupun berkomunikasi dengan manusia yang lain, tak kisah di tempat kerja ataupun di rumah, di sekolah, di universiti, kita kena perhatikan gerak tubuh tersebut. Di sini kita nampak dia kata non-verbal ni. Kalau ikutkan daripada ilmu berkomunikasi tersebut, non-verbal ni memainkan peranan sehingga 60% dalam percakapan kita. Kata-kata tu hanya memainkan dalam 30% saja. Non-verbal tu yang banyak. Jadinya kita kena perhatikan benda-benda macam tu. Seperti orang kata bahasa tubuh. Kita senang faham bahasa tubuh kan. Dan insya-Allah sekiranya kita dapat memerhatikan ataupun mengambil kira bahasa tubuh, gerak badan ketika bercakap dengan orang lain, itu akan menjadikan kita punya percakapan kita punya perbualan lebih berkesan dan efektif. Contohnya dalam mana kita berurusan dengan orang luar untuk mengambil tender dan sebagainya ataupun mengambil quotation, kita boleh lihat daripada gerak badan orang tersebut sama ada dia bersetuju ataupun tidak. Dan perkara itu kita boleh jadikan sebagai salah satu senjata untuk kita bernegosiasi dengan klien ataupun orang luar dan sebagainya. Dan seterusnya, nombor 4 yang saya ingin berkongsi kepada anda semua, iaitu bersikap jujur dan terbuka. Di sini apa yang ingin saya sampaikan iaitu kita kena sikap terbuka dan jujur sehingga lawan bicara tidak salah faham. Maksud di sini, bila mana kita ingin menyampaikan sesuatu, kita kena bersikap jujur, open, tak ada berlapik ataupun berlapik itu satu hal. Kemudiannya apa yang kita rasakan dalam hati ni yang ingin disampaikan, sampaikan dengan sebaiknya. Orang kata walaupun jujur, tapi make sure atau pastikan beralas benda tersebut. Sebab kita dalam percakapan juga ada juga kita ambil kira adab dalam pertuturan. Jadi di sini orang kata yang first point ataupun point yang paling penting yang ingin saya sampaikan iaitu bersikap terbuka dan jujur bila kita ingin bercakap dengan orang. Dan kata dia supaya orang tu tidak berasa tidak selesa ataupun rasa macam tak ikhlas bila bercakap. Kadang kita sebagai manusia yang mempunyai perasaan, kita boleh rasakan bila orang tu cakap dia ada macam benda yang dia nak simpan ataupun benda yang dia berlapik dan sebagainya kan. Benda macam tu yang kita perlu elakkan dalam melakukan satu komunikasi yang berkesan. Begitu. Baik, untuk yang nombor 5, sebelum itu kita akan baca sedikit komen daripada viewer kita pada hari ini. Baik, insya-Allah. Yang pertama daripada Naimah Osman hadir. Assalam dan selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi Naimah Osman. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Stylistic Faz. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Stylistic Faz. Nama pun stylist. Orang kata. Dan seterusnya daripada Joe Liwi. Interpersonal, two ways communication dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada Joe Liwi atas perkongsian tersebut. Benda seperti
term tersebut, intrapersonal dan interpersonal. InsyaAllah kita akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan isu tersebut, kerana itu merupakan satu isu yang kita seronok kita bicarakan insyaAllah pada masa akan datang. Dan pada hari ini saya akan membicarakan secara dasar saja tips komunikasi yang berkesan. Tapi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan bahasa tubuh, gerak badan, interpersonal, kita menggunakan emotion serta sentimen dalam percakapan, semua itu kita akan kupas pada episod yang akan datang insyaAllah. Baik, jadi kita bersambung kepada kita punya topik pada hari ini, iaitu tips komunikasi yang berkesan. Nombor 5, okay, bersikap kita mengambil kira, okay, bersikap mengambil kira. Walaupun kadang kita tidak setuju dengan pihak lawan, okay, bukan berarti kita perlu serang, okay. Ini lebih konteks kepada bila mana atau wujudnya ataupun perbalahan ataupun orang kata ketidaksefahaman. Okay, di sini kita kena bersikap lebih terbuka. Bila mana ada orang berbeza pendapat, kita tidak boleh menyerang terus, okay. Sebab sifat manusia itu sendiri, bila mana ada orang point out benda yang dia tak suka, dia akan lebih jadi defensif tau. Ini satu benda yang saya ingin sampaikan kepada anda semua. Melalui pengalaman ataupun dan juga bahan bacaan saya, sekiranya kita contohlah, okay, kita nampak seseorang tersebut, okay, ini sebagai bahasa mudah lah, okay, situasi yang mudah saya ingin sampaikan. Kita nampak orang tu buat salah, and then kita terus point out kesalahan. Oi, kau buat salah ni, jangan buat macam tu. Okay, sebagai seorang manusia, kita juga wujud dengan ego juga. Jadi bila mana orang yang ditegur tersebut ditegur dengan cara yang tidak berhemah, tidak berlapik dan sebagainya, dia akan lebih defensif dan dia akan cuba mempertahankan tindakannya. Mana ada, betul aku buat macam ni, kau yang salah. Nampak wujudnya pergaduhan disebabkan tidak menggunakan komunikasi yang baik. Jadi di sini bila mana, okay, satu ini juga boleh digunakan dalam dakwah itu sendiri. Sesama rakan kerja, sesama adik-beradik, sesama kawan, boleh digunakan. Bila mana ada rakan kita atau ahli keluarga membuat salah, okay, sepatutnya kita sebagai seorang yang kita ingin mengamalkan konsep komunikasi yang berkesan, kita kena mulakan dengan benda-benda yang baik atau lembut. Kita Mat, kita tadi pergi mana tadi? Tadi pergi sini. Oh ya ke? Actually lah kan, tadi aku nampak kau ada buat macam ni lah. Aku rasa macam tak kena sikit lah. So boleh tak macam kita tereja-eja sikit? Betul, insya-Allah. Kata sekiranya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang boleh diterima pakai oleh orang yang mendengar, dia akan mengambil feedback tersebut dengan baik dan kita akan mendapat kata positive feedback juga. Jadi di sini memain peranan penggunaan bahasa, nada dan juga gerak tubuh badan tersebut. Jadi benda ini saya telah amalkan dari segi personal opinion, dari pendapat saya sendiri. Bila mana kita mulakan dengan perkataan-perkataan yang baik, bila mana ingin menegur seseorang, insya-Allah feedback dia akan menjadi baik. Orang tersebut akan cuba mengambil kira kita punya pandangan. Ini satu konsep yang kita ingin berkongsi pada hari ini. Kemudian nombor 6, jangan memberi nasihat tanpa diminta. Benda-benda macam ni sebagai seorang manusia kita perlu cuba untuk tanamkan, okay? Bila mana kita mendengar masalah daripada seseorang, sebagai contoh kawan baik ataupun ahli keluarga dan sebagainya, cuba untuk jadikan memberi nasihat itu tidak bukan the first action yang kita mengambil sekiranya kita menerima perkongsian masalah daripada kawan-kawan dan sebagainya. Jadikan mendengar itu satu benda yang utama dalam mana kita mendengar masalah dan at the same time kita mengamalkan komunikasi yang berkesan. Nampak tak? Daripada awal saya bicarakan sebentar tadi, pendengaran ataupun mendengar dengan baik itu merupakan satu bukan satu tau. Dia istilah separuh daripada komunikasi yang berkesan. Walaupun kita faham komunikasi ini mula dengan bicara, percakapan dan sebagainya, tapi pendengaran itu memain peranan 50% daripada kita nak bercakap dalam mengamalkan komunikasi yang berkesan. Jadi pada hari ini kepada viewer-viewer kita, insya-Allah kita boleh tanamkan dalam diri kita
di mana kita sekiranya ingin bercakap ataupun berkomunikasi, jadikan mendengar itu adalah salah satu daripada kata point dalam mana kita nak berkomunikasi dengan sesama manusia, insya-Allah. Baik, dan juga bila mana orang berbalik kepada point tadi, jangan memberi nasihat sekiranya tidak diminta. Kita kena macam bila dia dah nampak macam dia menanyakan soalan ataupun menanyakan pendapat, itulah kita orang kata cue dia untuk kita memberi nasihat dan sebagainya. Tapi sekiranya dia hanya ingin berkongsi masalah sebab manusia, dia selain daripada orang kata manusia ni banyak jenis, okey. Ada yang simpan perasaan, tak berkongsi, dan ada juga yang berkongsi perasaan, berkongsi masalah. Orang macam ni yang kita kata kena cuba dengar sebaik-baiknya, and then bila dia minta pandangan baru kita bagi dengan sebaiknya, insya-Allah. Baik, itu selesai untuk tips komunikasi yang berkesan, dan insya-Allah kita akan sekiranya ada poin-poin ataupun detail lebih lanjut berkenaan dengan komunikasi berkesan, kita akan kupas pada episod yang akan datang. Baik, untuk seterusnya saya akan berkongsi pada anda semua manfaat komunikasi yang baik, iaitu yang pertama, membangun kepercayaan, mewujudkan kepercayaan sesama manusia. Di sini kita nak kata bila mana kita mengamalkan komunikasi yang berkesan, wujudnya kepercayaan seseorang terhadap kita. Sebab kita nampak orang kata bila mana kita sembang tu menampilkan ataupun menunjukkan personality kita sebagai seorang manusia. Kita ni jenis macam mana? Sekiranya kita ni cakap direct, and then bila cakap tu tak dengar orang, mencelah dan sebagainya, menampakkan kita ni seorang selfish, seorang yang tidak mengambil kira perasaan orang lain. Jadi di situ orang kata memain peranan untuk kita mewujudkan first impression terhadap orang. Impresi diri. Sekiranya orang nampak kita ni, oh kita mendengar yang baik, kita bila mana kita bersembang, kita bertemu mata dengan mata, nampak macam orang ini orang yang saya boleh yakin. Itu ialah kata sekiranya anda mengamalkan komunikasi yang berkesan, orang akan lebih percaya dengan anda berbanding dengan orang yang tidak mengamalkan komunikasi yang berkesan. Baik, untuk seterusnya nombor 2, okey, manfaat sekiranya kita mengamalkan komunikasi yang berkesan, iaitu mengatasi masalah. Sebab kita faham dalam kehidupan ini, okay, kita menggunakan percakapan ataupun perbualan itu satu wadah utama dalam kita berinteraksi dengan manusia. Jadi dengan itu wujudnya lah salah faham. Sebab kenapa? Sebab tidak mengamalkan komunikasi yang berkesan. Sebab itu sekiranya kita bagus secara komunikasi kita dapat mengatasi masalah, kita dapat elakkan konflik. Dan sekiranya seorang itu handal dalam berkomunikasi, dia juga boleh menjadi mediator ataupun orang yang dapat menyelesaikan masalah. Contoh, ada A bergaduh dengan B. Jadi seorang yang mengamalkan komunikasi yang berkesan ni dapat menjadi mediator dan menjadi orang kata cuba untuk menenangkan keadaan. Mendengar daripada A dan juga mendengar pendapat daripada B, dan kemudian cuba mencari titik penyelesaian bersama-sama. Itu salah satu daripada manfaat sekiranya kita mengamalkan komunikasi yang berkesan. Baik, yang seterusnya mencipta hubungan yang lebih baik. Jadi di sini bila mana kita ada hubungan dengan manusia, interaksi itu perlu. Dan juga sekiranya kita dapat berinteraksi dengan baik, hubungan kita sesama manusia itu akan menjadi lebih baik. Macam mana tu? Saya mengambil situasi di mana kita sebagai seorang bos di tempat kerja. Okey. Kita bagi satu situasi bos A dan bos B. Bos A ni jenis yang dia panggil dia punya pekerja, kemudian memberi arahan secara ringkas saja. Dan pekerja dia tak tahu apa detailnya, kat mana, bagaimana. Kemudian bila mana pekerja tersebut membuat kerja-kerja dan hantar kepada bos, rupa-rupanya salah, wujudnya salah faham, dan kerja pun didandun, masalah bertambah, kena marah dari bos atas dan sebagainya. Jadi ini benda yang kita nak elakkan. Berbeza pula dengan situasi kedua di mana bos tersebut memanggil pekerjanya dan kemudian menerangkan sebaik-baiknya arahan yang perlu diikuti. From A to Z, kau kena buat ni, kau kena buat ni, hantar pada ni dan sebagainya. Kemudian pekerja tersebut dapatlah idea ataupun cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.
dan at the end of the result, kata hasilnya pekerja tersebut dapat menghantar kerja yang baik dan juga pada masa yang ditetapkan. Jadi benda macam tu yang kita efek kepada hubungan yang baik di antara manusia. Dan seterusnya meningkatkan keakraban sesama manusia. Ini seperti sama yang tadi, kita bila mana wujudnya percaya antara manusia, maka kita makin akrab disebabkan kita dapat berkomunikasi yang baik di antara manusia. Baiklah, sebelum kita buat pergulungan, kita baca sedikit komen daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. Muhammad Fahmi, mantap MS Fashli ataupun Fahmi. Ya, terima kasih saudara Muhammad Fahmi atas komen tersebut. Muhammad Fahmi juga nama sama, Muhammad Fahmi. Saya untuk makluman siapa yang belum tahu, nama saya Fahmi Fazli, tapi saya menggunakan nama pena MS Fashli di studio Mantap Syekh, insya-Allah. Baik, kemudian Misah Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Misah Eni. Okey. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini dalam membicarakan topik yang begitu menarik sekali. Baik, jadi sebagai pengakhiran bagi kita punya sesi pada hari ini, kita manusia, kita semestinya kita menggunakan percakapan ataupun perbualan itu sebagai wadah utama dalam kita menjalani kehidupan. Kita nak beli barang, kita nak suruh anak kita cuci pinggan dan sebagainya. Benda itu memainkan peranan. Okey. Jadi untuk kita lebih efektif ataupun lebih memberikan hasil yang baik, kita perlu menambah baik ataupun elokkan kita punya perbicaraan supaya kita dapat mencapai komunikasi yang berkesan. Baik, itu saja perkongsian kita pada hari ini dalam Sembang Santai Anak Muda, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang, dan kami daripada Mantap Syekh akan membawakan kepada anda konten-konten yang terbaik untuk dikongsikan bersama. Jadi kepada yang masih belum follow ataupun belum like page kami Mantap Syekh, sila berbuat demikian. Dan juga jangan lupa on notification supaya bila mana ada live boleh terus masuk dan kita sama-sama dapat berkongsi ilmu, bertukar pandangan dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada viewer kita kerana bersama-sama sehingga ke saat akhir. Dan juga pada masa akan datang jangan segan ataupun jangan malu-malu untuk komen. Dan insya-Allah kita akan berkongsi bersama-sama di dalam live ini. Baik, berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam.